Selain penubuhan komuniti ASEAN dan komuniti ekonomi ASEAN, kejayaan Malaysia menjadi tuan rumah ASEAN tahun lalu memberi laluan kepada usaha menyatukan belia dalam rantau tersebut malah sehingga ke peringkat Asia, dan ia juga menjadi simbolik penyatuan komuniti serantau. Salah satu badan bertanggungjawab untuk memastikan aspek pembangunan dan kepimpinan belia dalam kalangan negara anggota diberi perhatian adalah Majlis Belia Asia atau AYC, dan itu yang akan kami bincangkan dalam slot kali ini. Kami bawakan Setiausaha Agung AYC sendiri iaitu saudara Muhammad Maliki Muhammad Rapi, dan beliau juga merupakan pengarah Pusat Belia Antarabangsa AYC Kuala Lumpur. Terima kasih Encik Maliki kerana sudi. Terima kasih Fiona atas jemputan. Baik, tahniah terlebih dahulu saya ucapkan kerana terpilih sebagai Setiausaha Agung Majlis Belia Asia sesi 2016 hingga sesi 2019. Ini merupakan satu kebanggaan kerana saya kira pemilihan ini meletakkan suara belia Malaysia mendapat kepercayaan di peringkat Asia itu sendiri. Tetapi apa yang penting, kalau boleh ceritakan sedikit latar belakang AYC dan apa agaknya isu yang menjadi tumpuan untuk kali ini. Ya, terima kasih Fiona. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada pihak RTM kerana ini kali kedua saya dijemput untuk sesi siaran langsung setelah pertemuan yang pertama bersama dengan Presiden AYC sendiri. Sebenarnya AYC telah ditubuhkan sejak tahun 1972 lagi. Dan sekarang ini kita ada 20 ahli ataupun 20 negara yang terlibat secara aktif sebagai ahli AYC daripada keseluruhan 48 buah negara di bawah Asia. Dan tumpuan AYC ialah membawa suara belia Asia khususnya dalam dialog-dialog peringkat yang lebih tinggi, kerana rantau Asia mempunyai populasi yang paling besar di seluruh dunia. Kita ada 4.4 bilion populasi daripada 7.4 bilion keseluruhannya. Jadi suara belia Asia itu cukup penting kerana dalam kerencaman penduduk Asia ini ada pelbagai isu yang harus kita ambil perhatian dan kita perlu bawa pada peringkat yang lebih tinggi. Contohnya pada peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi isu berkenaan dengan sosioekonomi dan juga geopolitik perlu kita telusuri dan kita bincang bersama-sama untuk kita bawa perhatian pada peringkat mereka. Baik, kalau kita melihat dari segi Asia itu sendiri, sudah tentu sebenarnya masih ada lagi negara-negara yang belum menyertai secara keseluruhannya. Kalau boleh bercerita mengenai sedikit ataupun program yang akan diadakan bagi menyatukan keseluruhan Asia ini. Ya, tumpuan paling utama oleh Asia ialah menemukan pemimpin-pemimpin belia dari rantau Asia ini yang mereka akan duduk bersama, berdialog dan berbincang kepada perkara-perkara yang penting kepada mereka. Selalunya kita akan memberi fokus kepada Forum Belia Asia yang sekarang ini kita telah jenamakan sebagai One Asia Youth Forum. Jadi apabila kita mengadakan One Asia Youth Forum yang baru-baru ini kita adakan di Phnom Penh contohnya, kita akan pilih tema yang bertepatan dengan kehendak keperluan keseluruhan pimpinan belia Asia, dan kita akan dapatkan pandangan seterusnya. Resolusi ini penting, kita akan bawa pada peringkat yang lebih tinggi. Contohnya baru-baru ini di Phnom Penh kita membawa satu resolusi yang memberi tumpuan kepada isu sejagat Asia itu sendiri, iaitu demokrasi, keamanan dan juga persahabatan. Dan kita bersetuju tentang isu ini untuk kita bawa kepada mesyuarat-mesyuarat peringkat yang lain. Contohnya pada bulan hadapan akan ada satu pertemuan Asia Europe Foundation. Ini akan menemukan pimpinan Asia dengan Eropah dan kita akan menyatakan pandangan itu berdasarkan resolusi yang ada. Baik, sebenarnya kami juga sempat mendapatkan Presiden Majlis Belia Asia, tetapi sebelum kita mendengar apa komen daripada beliau, Encik Maliki juga sebenarnya pengarah Pusat Belia Antarabangsa iaitu AYC Kuala Lumpur. Apa mungkin program yang telah ataupun yang akan dirancang untuk memastikan belia-belia tempatan, kalau kita bercerita mengenai tempatan, untuk mendapatkan manfaat dan juga dapat berkolaborasi dengan belia antarabangsa? Ya, sebenarnya AYC atau Pusat Belia Antarabangsa ialah sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang ditubuhkan 27 tahun yang lalu, dan sejak penubuhan AYC, pejabat AYC ada di situ. Jadi sejak penubuhannya lagi memang AYC dan AYC berkolaborasi memberi sokongan kepada pembangunan belia pada peringkat tempatan.
IYC sendiri, saya selaku pengarah IYC yang baru, memberi fokus 60% kepada pembangunan belia antarabangsa dan 40% pembangunan belia tempatan. Tapi kita akan berikan peluang 40% itu supaya pembangunan belia lokal ini akan juga dibawa kepada pendedahan antarabangsa. Kerana penting kepada kita untuk memberikan pendedahan pembangunan belia peringkat antarabangsa kerana mereka yang akan meneruskan membawa suara Malaysia pada peringkat yang lebih tinggi. Tidak lagi mereka hanya bercakap soal lokal sahaja, tetapi mereka akan bertemu dengan pimpinan-pimpinan peringkat antarabangsa dan kita perlu beri mereka persiapan untuk mereka berhadapan dengan situasi itu. Baik, itu dari segi pihak NGO daripada IYC dan IYC ini sendiri. Apa kata kita dengarkan dahulu pendapat daripada Presiden Majlis Belia Asia ini? The biggest challenge is actually keep up with their trend, with the new technology, with the way youth actually involved in acquiring information. So in order to find out and how to adapt ourselves in a really right manner toward youth, we need to be able to understand what actually youth wants. In terms of communication, what is the right mechanism, what is the right angle of communication that we actually need to deal with youth. Baik, itu mengenai apa yang diperkatakan oleh Presiden Majlis Belia Asia Hun Maini sendiri. Beliau mengatakan mekanisme yang harus diberi tumpuan untuk menarik lebih ramai belia. Kalau boleh Encik Maliki ulas mengenai pendapat beliau. Ya, kebetulan saya dan Encik Hun Maini telah beberapa kali berada dalam pelbagai forum peringkat pembangunan belia serantau. Kami sama-sama sebagai pemimpin belia di peringkat ASEAN, 10 negara ASEAN. Jadi kami ada pandangan yang serupa. Dan apabila berhadapan dengan isu-isu belia Asia, iaitu ada pertambahan negara-negara yang dalam lingkungan luar ASEAN, ia lebih kompleks dan masalah belia kita juga lebih rumit untuk kita atasi. Dan Encik Hun Maini sedar bahawa cabaran belia masa kini berkaitan dengan connectivity, akses, isu kerjaya dan sebagainya, migrasi. Jadi itu adalah cabaran besar kepada kita bagaimana untuk kita mendapatkan satu pemahaman yang mendalam dalam kalangan pimpinan belia Asia itu sendiri dalam suasana geopolitik kita yang ada kepelbagaian. Ya, kita ada kadang-kadang konflik antara negara dengan negara. Kita ada masalah pergerakan migrasi dari satu negara ke negara lain. Ada masalah ketidakstabilan dan ketidakseimbangan pembangunan. Jadi perkara ini kita perlu bawa isu-isu ini kepada satu perbincangan yang bersifat persahabatan. Encik Hun Maini sebagai Presiden, beliau yakin apa saja perbezaan yang ada antara kalangan negara Asia dan pimpinan belia Asia, kita perlu bawa mereka kepada satu persefahaman setakat mana yang boleh. Kalau kita menjadi sebuah NGO yang juga terlibat untuk memanaskan isu itu, maka kita bimbang isu-isu konflik-konflik kecil dalam kalangan negara-negara Asia akan merebak menjadi sesuatu yang lebih besar dan akhirnya menggugat kestabilan rantau Asia yang begitu ramai populasinya, iaitu 4.4 bilion ini. Baik, sebagai permulaan Encik Maliki sebagai pengarah di IYC ini, apa program yang telah dilakukan bagi menyatukan belia-belia sama ada dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia? Kerana sebelum ini kita pernah melihat satu program pengambilan tenaga daripada tenaga belia daripada negara-negara seperti Cambodia, Vietnam dan sebagainya untuk datang ke Malaysia dan belajar mengenai Malaysia itu sendiri. Ya, kebetulan apabila saya menyertai IYC pada 1 Jun 2015, seterusnya pada 2016 Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan telah membuat satu gagasan baru kepada fokus Kementerian Belia dan Sukan, iaitu daripada 3 teras yang utama, iaitu pembangunan belia, kemahiran dan sukan. Kini ditambah satu lagi teras, iaitu aspek pembangunan pengantarbangsaan, belia dan pengantarbangsaan. Jadi sudah pasti IYC berada dalam radar untuk menjadikan ia tercapai.
bersesuaian dengan pengantarbangsaan, RYC dan juga rakan-rakan agensi yang ada, kita telah merancangkan beberapa program yang membolehkan lebih banyak belia-belia tempatan dan belia antarabangsa membuat satu engagement. Kerana itu kami mengadakan program International Internship Program selama 4 bulan. Kita jemput belia-belia dari seluruh negara ASEAN khususnya untuk berada di RYC. Kita beri latihan tentang pelbagai aspek pembangunan dari segi institusinya, dari segi kepimpinan, dari segi penyelidikan, dan dalam masa yang sama 4 bulan itu mereka gunakan untuk memahami negara kita dari segi budaya, dari segi undang-undang yang ada, dari segi bagaimana dasar belia Malaysia dilaksanakan. Dan saya percaya peserta-peserta ini, yang pertama batch ini adalah 10 orang. Mereka kembali ke negara masing-masing membawakan setting pembangunan belia Malaysia. Ini adalah satu kejayaan peringkat kita yang kita telah kongsikan dengan pihak lain. Baik, itu mengenai keseluruhan Asia itu sendiri. Kalau kita bercerita mengenai belia tempatan kita, bagaimana ataupun di mana tahap belia kita sekarang, Cik Maliki? Saya akui sebagai bekas Presiden Majlis Belia Malaysia dan kini sebagai Setiausaha Agung Majlis Belia Asia, saya amat yakin pencapaian dan keupayaan belia-belia kita berkaitan aspek pengantarbangsaan cukup tinggi. Ya, Presiden Perhimpunan Belia Sedunia ataupun World Assembly of Youth Rakyat Malaysia, iaitu Datuk Seri Idris Harun. Saya sendiri sebagai Setiausaha Agung. Setiausaha Agung CAYC, Committee for ASEAN Youth Council, Saudara Muhammad Zaidi Aziz, juga orang Malaysia. Dan yang terbaru ialah Presiden Commonwealth Youth Council, Saudara Kishwa, yang mewakili negara-negara Commonwealth, juga rakyat Malaysia. Ini satu contoh pencapaian. Dari segi itu, saya percaya pencapaian ini tidak akan dapat dicapai kalau tidak disokong oleh satu sistem yang baik di bawahnya. Pelaksanaan kita ada dasar belia Malaysia, kita ada indeks belia Malaysia, kita ada program pengantarbangsaan di samping internship yang terbaru, yang selama ini kita ada program pertukaran belia, kita ada dialog, kita baru menjayakan AYLS, ASEAN Young Leader Summits. Perkara-perkara ini telah memberikan satu petunjuk dan juga sokongan kepada belia Malaysia untuk berada pada peringkat yang lebih tinggi. Ya. Apabila mereka berada pada peringkat yang lebih tinggi, berbincang tentang isu-isu global, contohnya SDG, Sustainable Development Goals, mereka boleh bercakap tentang isu-isu sejagat. Dengan sendirinya, pimpinan-pimpinan belia ini akan membawa elemen-elemen Malaysia, contoh-contoh kejayaan Malaysia, supaya dikongsi dengan pihak luar sana. Dengan cara itu, ini adalah usaha kita untuk kita advokasi kepada pihak lain. Inilah solidariti belia Malaysia. Dan kerana itulah langkah yang seterusnya ialah saya harap lebih ramai rakyat Malaysia bukan sahaja akan memegang jawatan dalam NGO, tetapi juga agensi-agensi di bawah pertubuhan-pertubuhan ataupun institusi antarabangsa seperti di UNICEF, seperti UNESCO dan sebagainya, supaya lebih banyak suara belia dapat diangkat pada peringkat itu. Baik, dan kepada belia di luar sana, bagaimana mungkin mereka boleh mengetahui isu semasa, perkembangan semasa, dari mana sumber mereka boleh dapat? Ya, jika untuk mendapatkan maklumat melalui ASEAN Youth Council ataupun AYC, website kita ialah www.ayc.asia dan email kita ialah secretariat.ayc@gmail.com dan kita menggunakan Twitter juga, AYC-Asia, dan Facebook kita ialah ASEAN Youth. Baik, terima kasih Encik Maliki kerana sudi bersama kami pada hari ini membincangkan mengenai hala 7 belia terutamanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Setiausaha Agung AYC, iaitu Saudara Muhammad Maliki Muhammad Rafiq. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.